Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan Excellent membawakan Easy Apps KMPP. Ahli kami Encik Shahnon, Mr. Yo, Puan Hartini, Encik Muzaidi, Dr. Salwati, Puan Rodia dan Puan Mimi. Easy Apps KMPP merupakan aplikasi analisis data akademik yang merupakan hasil inovasi iaitu template yang dibina menggunakan Microsoft Excel yang mengandungi fail markah dan analisa serta laporan dan borang penting yang digunakan oleh pensyarah, ketua unit dan ketua jabatan KMPP. Objektif utama projek pula ialah menjimatkan masa mengguna mencari fail berkenaan, memudahkan mencari maklumat, memudahkan mengenal pasti rekod kehadiran peserta pelajar serta memantau pelajar dalam program yang dianjur oleh unit, memudahkan KU dan KJ memantau kekerapan pelajar Ponteng dan pensyarah mengetahui dokumen yang perlu dicetak dan disimpan di dalam fail portfolio. Manakala nilai tambah untuk PDP pula, pelajar berprestasi rendah dapat dipantau secara berkala. Memantau pelajar Ponteng, mengenal pasti pelajar cemerlang, sederhana dan lemah bagi merancang program yang bersesuaian dan menjimatkan masa pensyarah menyediakan laporan pelajar. Praktikal dan kebolehan. Paparan skrin yang mesra pengguna Microsoft Excel sebagai pengkalan data boleh diakses menggunakan Microsoft Teams dan storage unit, dicapai melalui internet dan intranet. Maklumat pelajar disimpan dan dicapai dengan pantas. Dalam worksheet menu disediakan butang-butang. Terdapat gabungan 11 dokumen penting untuk pensyarah. Semua hasil analisis adalah auto janaan komputer dan memudahkan pensyarah merancang PDP. Novelty Easy App KMPP 1.0 dibangun hanya mengandungi 3 jenis analisis utama dan borang keperluan pensyarah program SDS. Easy App KMPP 2.0 ditambah baik dengan menambah template program SES dan kemaskini jadual. Easy App KMPP 3.0 menambah baik kumpulan kuliah dan praktikum, template markah PB UPS dan analisis UPS. Easy App KMPP 4.0 penambahan analisis gabungan PB dan UPS dan borang moderasi. Ini adalah paparan Easy App KMPP 4.0 dan inilah tenaga penggerak Easy KMPP dan mari kita saksikan video ini. Untuk template ini disediakan juga user guide yang di sebelah kanan atas ni. Okay, user guide. Kemudian di sebelah kiri ni iaitu pada paparan ni adalah paparan menu. Okay, sebelah kiri ni kita perlu isikan maklumat seperti sesi, semester, sistem, jabatan khusus, kod khusus, TOB, institusi. Okay, kemudian dalam template ini secara umumnya ada 3 jenis analisis yang utama. Okay, yang pertama sekali iaitu analisis pencapaian akademik pelajar. Yang kedua iaitu analisis kehadiran pelajar. Maksudnya kita boleh kenal pasti siapa pelajar yang Ponteng 3 kali, 6 kali ataupun 9 kali. Okay. Analisis jenis yang ketiga pula iaitu analisis PECLO. Selain daripada itu, template ini juga dimasukkan borang-borang yang diperlukan, seperti takwim, borang moderasi, temakan rey dan sebagainya. Seperti mana yang boleh kita nampak di sini, dalam menu ini kita cuba bahagikan semua item tu kepada 4 kategori supaya semua pengguna senang menggunakan template ini. Iaitu kita hanya perlu klik pada setiap item ini, nanti kita akan tengok apa yang akan berlaku. Nah, untuk bahagian yang berwarna ungu di sini, iaitu inilah item-item yang perlu kita masukkan maklumat. Data praktikum, data pelajar. Semua ini kita cuba masukkan maklumat-maklumat. Selepas tu, selepas bahagian ini, bahagian yang lain semuanya auto generate hasil analisis. Alright. Untuk bahagian kedua ni iaitu paparan dan tatapan. Maknanya item-item ni hanya untuk tatapan sahaja. Tak perlu dicetak. Bahagian yang ketiga, inilah dokumen-dokumen yang perlu dicetak dan disimpan dalam file masing-masing.
Okey, bahagian yang keempat di sini iaitu borang-borang yang diperlukan. Nah, untuk video ini kita hanya fokus kepada bahagian analisis pencapaian akademik pelajar. Ya, apakah yang jenis-jenis analisis yang ada dalam template ini. Okey, mula-mula sekali kita perlu isikan maklumat dulu. Okey, maklumat seperti data pelajar, praktikum dan data pelajar. Okey, dan juga maklumat markah PB, markah U1, ujian 2 dan ujian 3 di sini. Alright. Okey, katakanlah kita klik klik pada data praktikum, kita klik, kita akan datang ke paparan ini dan diingatkan kita hanya perlu isi maklumat dalam sel-sel yang berwarna hijau sahaja. Okey, seperti dalam table 1, kita perlu isi nama pensyarah dan setiap pensyarah diberi nama singkatan. Okey, kemudian kita cuba labelkan adakah pensyarah itu mengajar sistem 2 semester ataupun sistem 4 semester. Okey, kemudian untuk table kedua, ini adalah maklumat tentang pensyarah yang mengajar kuliah. Okey, table 3 iaitu maklumat pensyarah yang mengajar tutoran, pengacara yang mengajar amali. Okey, ini lepas kita isi, kita balik semula ke menu. Ya, ini menu. Okey, kita akan balik ke sini. Begitu juga kita cuba isi maklumat dalam data pelajar di sini. Okey. Sama juga hanya kita perlu isi maklumat ke dalam sel-sel yang berwarna hijau sahaja. Selepas kita isi di sini, macam mana nak gunakan template ini? Kita cuba tengok ya, yang ini sebelah kiri adalah pautan untuk kebahagiaan berkenaan. Contohnya, katakanlah kita nak kemas kini senarai nama pelajar, kita pergi ke sini, senarai nama, senarai ini kan. Kita klik, maknanya ini kolom AG. Kolom AG ini dari semasa ke semasa, kita perlu masukkan nombor metrik pelajar yang terkini. Maksudnya, kita telah keluarkan maklumat pelajar yang dah berhenti pengajian ataupun pelajar yang baru masuk ke dalam institusi. Alright. Okay, ini kita cuma dapatkan maklumat ini dari sistem MIS College. Okay, kita paste di sini. Selepas kita paste di sini, kita akan tahu. Okay, tengok di sini, pelajar berhenti kan. Kita klik pada pelajar berhenti. Kita akan nampaklah. Okay, pelajar siapa yang telah keluar college, berhenti pengajian ataupun pelajar yang baru masuk ke college ini. Selepas itu, satu lagi bahagian iaitu PSPM. Kita klik pada PSPM. Okay. Kemudian PSPM, kita klik pada PSPM. Now, bahagian ini maksudnya selepas keputusan PSPM dah keluar, kita hanya perlukan nombor metrik, pelajar berkenaan, keputusan PSPM-nya dan juga nilai PNGK-nya. Okay, tak perlu sort, tak perlu buat apa. Kita hanya perlukan 3 maklumat ini. Copy, paste, special value sahaja ke dalam kolom BI, BJ dan BK di sini. Okay, itu sahaja yang perlu kita masukkan maklumat. Okay, lepas tu kita balik ke menu. Sekarang katakanlah kita nak tengok apa ni result kan, keputusan pelajar tu selepas kita masukkan nilai PB contohnya lah. Okay, markah PB kita boleh masukkan. Okay, sama juga kita hanya masukkan nilai-nilai ke dalam sel-sel yang berwarna hijau sahaja. Okay, kita ada tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3. LR ini adalah laporan report, lab report okay, ataupun yang PP ini adalah practical test. So setiap ini kita boleh isikan markah penuh masing-masing dalam kolom yang pertama ni. Okay, sebelah kanan ini pula inilah peratusan yang diambil kira. Okay, so kita hanya isi di situ, nanti template akan automatic kirakan markah yang sebenarnya. Alright. Okay, so selepas kita isi ni, kita buat benda yang sama untuk ujian 1, ujian 2, ujian 3. Okay, contohnya ujian 1 pertama, kita hanya isi dalam sel-sel yang berwarna hijau saja, nombor metrik
dan markah. Okay. Now, untuk sebelah kiri ni jumlah markah samalah. Untuk ujian pertama, apakah jumlah markah untuk kertas berkenaan dan bilangan soalan ni. Kalau satu soalan, kita hanya type satu soalan. Satu di sini. Okay, type 20 markah di sini. Okay, so kita buat benda yang sama untuk ujian 2, ujian 3 dan seterusnya. Selepas ni, sekiranya kita nak tengok analisis pelajar, pencapaian pelajar, okay, ada banyak jenis analisis yang boleh kita tengok di sini. Okay, yang pertama sekali, kita boleh tengok analisis PNG, ya, analisis PDUPS, analisis 60%, okay, ataupun pelajar cemerlang kalau kita nak tahu pelajar-pelajar yang cemerlang. Contohnya kita klik pelajar cemerlang, okay, pelajar cemerlang klik. Di sini akan menunjukkan, okay, pelajar yang menunjukkan peningkatan lebih daripada 4 grade dari sasaran. Okay, maksudnya result PSPM dibandingkan dengan sasaran yang kita tetapkan. Ya. So, katakanlah kita nak tahu siapakah pelajar yang menunjukkan pencapaian meningkat lebih daripada 4 grade. Ataupun kita nak tengok, okay, siapakah pelajar yang turun 1 ataupun 2 grade dari sasaran. Kita klik di sini, kerana inilah senarainya. Okay. So, di sini kita boleh carilah pelajar yang menunjukkan pencapaian yang baik ataupun pencapaian yang kurang memuaskan. Balik semula ke menu. Kemudian kita boleh tengok juga analisis mengikut kelas ataupun unit di sini. Okay, PSPM ini di sini kita, kalau kita nak home, kita tekan home di sini pada ni sel ni. Okay, lepas tu kita akan nampak, okay, di sini kalau kita nak tengok analisis mengikut kelas. Okay. Contohnya, kita pilih di sini dulu. Pilih di sini modul apa. Modul 1, kelas apa. Kita pilih dulu. Kelas H1PO2 contohnya. Okay. Lepas ni, dia akan menunjukkan inilah pencapaian kelas berkenaan, iaitu result SPM-nya, sasaran yang ditetapkan, punya ujian UPS 1, UPS 2, ujian 3, pencapaian mereka dan serta keputusan PSPM kelas berkenaan. Okay, so berapa bilangan A, B, C semua tu. Di sinilah kita akan pilih kelas masing-masing. Okay, begitu juga dengan ujian penilaian ni. Ya, ujian 1, ujian 2, ujian 3 kan. UPS 1, UPS 2, UPS 3 tu. So kalau kita klik, contohnya kita klik UPS 1. Kita akan ke kanan, UPS 1. Katakanlah kita nak tengok modul. Ini M1, M2, M3 ni. So ini adalah ikut modul. Katakanlah kelas saya adalah kelas modul 3. So saya akan klik M3. Dia akan turun ke modul 3. Alright. Kalau nak patah balik, kita hanya tekan home di sini. Itu saja. Okay. Untuk analisis kelas. Okay. Untuk analisis unit ada juga, iaitu analisis secara keseluruhan di sini. Okay. Kalau kita nak tengok graf, kita ada dua jenis graf, A dan graf B di sini. Kalau kita nak graf A, kita tekan A. Inilah graf perbandingan antara sasaran, PSPM dan sisihan. Kalau kita boleh patah balik, back to top, tekan. Semua kita tekan saja, boleh tengok apa yang jenis analisis yang kita nak tengok tu. Okay, katakanlah kita nak tengok graf jenis B, kita tekan B. Inilah graf histogramnya. Okay, so back to top. Okay, kadang kita boleh patah balik ke menu tadi. Alright. So inilah antara analisis untuk pencapaian akademik pelajar.